Okey, baik. Sekarang kita masuk kepada integrated rate law equation. Integrated rate law equation. Baik, untuk tajuk ini kita tak perlu derive, kita tak perlu terbitkan persamaan. So apa yang kita buat, kita hanya nak hafal dan kita nak guna saja persamaan. Okey, so kamu kena hafal. Okay, kita tengok dulu saya tulis for zero order. So apa dia punya integrated equation dia? Dia punya integrated equation dia adalah concentration of bahan yang kita ada. So kita sebut sebagai apa? So initial. Ada note ni, that mean initial. Concentration initial tolak concentration final equal to KT. Jadi kamu kena hafal lah. Okay. Okay. Kalau first order integrated equation dia adalah ln apa? Ln concentration initial over concentration final. Okay. Dua-dua ln equal to KT. Equal to KT. And the last one is integrated equation for second order. Dia adalah 1 over A final tolak 1 over A initial equal to KT. So kena hafal 3 persamaan ni. Kena hafal 3 persamaan ni. Okay, now kita nak cuba buat graf pula. Okay, kita cuba buat graf pula. Okay, graf dia ni ada banyak lah. Graf dia ni ada banyak. Okay, so kita buat dulu. Yang pertama, graf untuk first order. Okay, graf untuk first order ni. Alright. So kita just nak buat apa? Kita nak buat graf yang kita panggil sebagai graf garis lurus tu ya. Graf garis lurus tu yang persamaan yang kita belajar tu. So y equal to mx plus c. Okay, ini kamu dah mahir dah ni. Alright. So kalau kita tengok pada persamaan ni, so kalau saya buat di sini, saya rearrange dia negatif A. Okay, negatif A. Negatif concentration final, sorry ya. Negatif concentration final sama dengan KT minus A initial. Am I right? Okay, dan saya negatifkan dia kedua kiri dan kanan, saya akan dapat balik. So concentration final sama dengan negatif KT plus A initial. Macam tu tak? So that mean ni Y, yang ni MX, yang ni adalah C. So Y dia adalah, so dekat part sini adalah A final against what? Against M, so time lah, T lah. Okay, ni Y MX plus, okay. So kita akan dapat graf what? Negatif. Kita akan dapat graf yang kecerunan dia adalah negatif, slope negatif. Okay, apa yang kita dapat? So dia punya Y intersect dia adalah ni, negatif K adalah dia punya slope negatif. Y MX, so ni, alright, ni. So di sini ni adalah Y intersect. Y intersect dia adalah apa? A initial. A initial. Macam tu. Okay, dia macam tu. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya kita tengok graf yang kedua. Untuk first order. Untuk first order. Okay, apa kita akan dapat untuk first order? So again, kita masih lagi ambil Y equal to mx plus c. Masih lagi y equal to mx plus c. So y kita apa dia? Y kita ambil yang ni lah. Y kita ambil yang ni. Y kita akan dapat ln A
initial over A final equal to KT. Okay. So paksi Y dia, paksi Y dia apa kelas? Paksi Y dia adalah ln A initial over ln A final. Okay. Itu adalah Y. So X dia adalah T. Okay, X dia adalah T. Dan slope dia adalah K. Kita akan dapat positif macam tu. So Y intersect dia adalah 0. So dia intersect dekat 0 macam tu. Okay, boleh. Mudah aja. And the last one, okay, yang ini pula. So yang ini, so we write again Y equal to mx plus c. So kita akan dapat Y dia adalah 1 over A final equal to KT plus 1 over A initial. Okay, betul ke kelas? Betul kan? So apa kita akan dapat? Kita akan dapat Y dia. Okay, macam mana kita buat axis dia? So Y adalah 1 over A. X dia pula adalah time. Dia slope dia positif. Slope positif. But we have Y intercept. Y intercept dia ada sini. Okay, iaitu Y intercept dia adalah 1 over A initial. Macam tu. Okay, so dia ada lagi lah beberapa bentuk graf. Alright, so you can draw, you can derive the graph based on integrated rate equation. So cikgu bagi satu sahaja graf, satu graf sahaja. So kamu boleh tengok dalam nota. So macam mana dia derive. Okay, graf. Boleh ya? Okay, now kita pergi sikit lagi. Apa itu half-life? Okay, apa itu half-life? Half-life definition kita dah belajar dah. Half-life itu adalah time taken for the reaction to decrease half from its initial equation. Okay, now formula yang kamu kena hafal lagi adalah half-life for every order. For every order. So for zero order, the half-life dia adalah, so kita tulis half-life T setengah for zero order, kamu kena hafal, iaitu dia adalah sama dengan A initial divide by 2K. 2K. Macam tu. Boleh? For first order pula, so T half dia adalah sama dengan ln 2 over K. And the last one for second order, T half is equal to 1 over K A initial. Okay, so kamu kena hafal lah persamaan ni. Okay, now kita tengok pula pada graf half-life. Okay, graf half-life ni dia penting sebab apa? Graf half-life, when we draw the graph half-life, kita boleh cari order dia. So graph half-life ni macam mana kita buat? So biasanya kita akan buat graph apa? Graph concentration, okay, against time. Graph concentration against time. Okay, baik. Okay, so kita tengok ya, graph concentration against time. Dia akan dapat macam ni ya, graph concentration, okay, against time. Macam tu, concentration against times. Okay, macam mana rupa bentuk graf dia? Okay, baik, mari kita tengok. So daripada T half ni, so kita boleh tentukan dia punya order based on graph half life. Kita boleh cari order dia. Okay,
Let's say, mari kita tengok ya. So let concentration of initial. Kita kena cari 2 T half. Okay, kita kena cari 2 T half. Dia kena cari 2 T half. So first T half, and also we have to find the second T half. Okay, mari kita ambil contoh di sini. Contoh, okay, K is a constant, so kita ambil A. Okay, A initial. Let's say A initial dia adalah berapa kita nak ambil contoh? Contoh kita ambil nilai 2 molar contohlah. Okay, 2 bahagi dengan apa? 2K. Bahagi dengan 2 jugalah. K is a constant. So 2 bahagi 2 kita dapat apa? 1. Dapat apa? 1. Okay, second half life pula. Second half life mean kalau initial dia 1, separuh daripada 1 adalah berapa? Separuh daripada 2 adalah 1 over, tengok balik formula dia apa? Bahagi dengan 2. 1 bahagi 2 kita akan dapat apa? 0.5. Kita akan dapat 0.5. So maksudnya apa? Maksudnya adalah the first one kamu akan dapat 1. Okay, dapat apa? 1. Ataupun kita kata nilai dia adalah apa ni? 1 kita wakilkan dia sebagai, okay, 1 maksudnya 1 yang second half life dia akan dapat separuh ya, separuh. That mean yang ni X, yang ni 2X lah. Yang ni adalah 2X, yang ni adalah X. Boleh faham tak? Okay, first half life kita akan dapat nilai dia 1. Second kita akan dapat nilai dia adalah 0.5. Okay, 0.5. Okay, maksud dia macam ni. Maksudnya kita buat graf dia. Okay, macam ni ya, saya buat lebih kurang. Okay, so initial dia adalah 1 molar. So kita tengok, kita ambil separuh daripada saya tulis tadi 2 kan, contohnya 2. Okay, 2, initial dia 2. So separuh daripada 2 adalah 1. Kita ambil 1 lah. So kita pun ambil di sini. So tengok masa dia berapa. Okay, tengok masa dia dapat berapa. Okay, kemudian kita ambil, okay, separuh daripada 1 pula. Separuh daripada 1 adalah 0.5. 0.5 kita ambil, tengok masa ni berapa pula. Okay, kalau dia adalah zero order, kamu akan dapati first kita akan dapat apa? 2X. Second half life mesti dapat apa? Mesti dapat X. Okay, jarak dia tu, okay, yang ni 2X. Okay, the second one adalah X sahaja. Okay, when first T half adalah 1, second T half adalah 0.5 ataupun 2X, yang satu lagi adalah, the second one adalah apa nama? X. So confirm dia adalah zero order. Dia adalah zero order. Okay, now kita ambil pula. Okay, masih lagi kita nak buat graf, nak tentukan order, boleh based on half life graph, iaitu apa dia? Concentration against time. Tengok betul-betul ya. Baik, kita tengok yang ni. Kita kena cari first half life dan juga kena cari second half life. Okay, kalau dia adalah first order ln 2 over K, second order pun ln 2 over K, that means dia adalah constant. Ln 2 satu nilai tetap, K nilai tetap. So dia akan dapat nilai yang sama. So that means X, yang ni pun dapat X. So when we draw the graph of half life, let's say kata 2 molar, so separuh daripada 2 adalah 1. Okay, dapatlah first half life. Kemudian separuh daripada 1 adalah 0.5. Kamu pun buat macam ni contoh ha. Dapat tak macam ni. So masa ada di sini, yang ni mesti X, yang ni juga mesti X. So bila dia sama, that mean dia adalah first order. Dia adalah first order. Macam tu. Dia adalah first order. Okay. The last one adalah for second order. Macam mana kita nak tahu satu tindak balas tersebut dia adalah second order? Macam tadi juga, macam 2 yang sebelum ni, iaitu kita buat graf
concentration against time. So cari half life. Cari half life dia. Okey, baik, macam mana kita akan tengok? Okey, contoh kita tengok. So kita cari first half life dulu. Okey, let's say kita ambil initial dia adalah berapa? Initial dia adalah 1 lah. Kita contohnya 1 ya. Tak, kita ambil satu nilai yang mudah untuk kita kira. Nilai mudah kita kira. Sekejap, saya ambil satu kertas. Okey, let's say kita ambil 1 per, kita ambil 1 per 1. Kita andaikan initial constant dia 1. 1 K is a constant, so 1 bagi 1 1 lah ya. Dapat apa nilai dia? Dapat 1. Okey, second half life pula. Second half life pula adalah 1 bahagi dengan, separuh daripada 1 adalah 0.5. 0.5. So kita akan dapat apa? Dapat 2. Ataupun kita kata yang first one kita akan dapat X, second one kita akan dapat 2X. Maksudnya apa? Maksud dia 1 separuh dari 1 adalah apa? Separuh dari 1 adalah 0.5. 0.5 kita pun ambil ni. Kita pun cari tengok berapa masa yang dia ambil. Separuh dari 0.5 pula 0.25 kita pun ambil 0.25 pula, tengok di sini. Kalau yang ni dapat X, yang ni mesti akan dapat 2X. So when kita dapat first half life adalah X, second half life adalah 2X, so bermaksud dia adalah second order. So from the graph of half life kita boleh determine the order of reaction.